اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Amin. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير اللهم آمين. وما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita sambung pembincangan kita. Kita baru selesai pada bahagian domir yang terakhir. Ana. Nahnu lah hari ni. Hari ini nahnu. Yang hari itunya kita buat apa? Ana. 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 Baik, saya lihat rata-rata yang membuat latihan okey. Cuma ada mungkin 1-2 kekeliruan. Majoritinya betul. Cuma mungkin ada 1-2 sahaja kekeliruan, tu je. Lain semua okey. Okay, baik. Kalau yang kekeliruan tu, kan itu Haji Ses ada letakkan dekat dia punya nota dia. Dia siap tandakan sekali kenapa ini bukan fi'il, dan kalau lihat nanti pada nota Haji Ses bolehlah akan kita ketahui insya-Allah. Baik, cuma kita nak bincangkan sikit mengenai itu. Baik. Pada surah yang ke-10 ayat yang ke-49. Surah yang ke-10 ayat yang ke-49. Baik. Baik, sebelum itu lihat atas tu surah yang ke-7 ayat 188. Boleh lihat saja di skrin, saya besarkan sikit. Okey, ni paling besar yang boleh dalam. Okey. Surah 7 ayat 188 ia pada perkataan lastakthartu. Lastakthartu. Perkataan amliku ada dan semuanya betul. Semuanya betul. Perkataan a'lamu juga semuanya betul. Cuma mungkin pada perkataan lastakthartu ini kita lihat ada juga perkataan yang dia berakhir dengan Baris depan. Baris depan, dan dalam terjemahan dia ada perkataan aku. Yang ada perkataan aku kan. Cumanya apa? Cuma di depan dia tidak didapati Hamzah. Hamzah. Yang ni Ustaz ini kan Hamzah juga. Tapi ini adalah namanya Hamzah Wasal. Hamzah wasal lah. Kita nak Hamzah yang jelas tu. Hamzah yang begini kita nak. Hamzah wasal. Hamzah ni tak ada, maka kita tak terima walaupun dalam terjemahannya ada perkataan aku. Dan kalau kita lihat pada tanda yang ada pada perkataan ni, apakah tanda yang ada? Lastakthartu. Ada sukun Ustaz sebelum baris depan. Baik. Kita ada ta baris depan, sebelumnya sukun. Maka dia apa? Isim fi'il harf. Fi'il. Fi'il apa? Madi. Fi'il madi. Madi. Madi sebab apa? Sebab tanda dia hanya berada di belakang sahaja. Dia tak ada tanda yang kat depan. Di depan tak ada. Maka fi'il yang tanda di belakang, maka itu semua adalah fi'il Madi. madi. Baik. Fi'il madi untuk dhamir apa? Ana. Untuk dhamir ana. Ana. Jadi sebab itu dalam terjemahan kita lihat ada perkataan aku. Dia betul, terjemahan ada perkataan aku, dia fi'il betul, cuma sini dia tersilap, dia bukan madhi, dia bukan mudhari', dia adalah Madi. adalah Dia madhi. dalam fi'il madi. Baik. Ayat seterusnya, ayat yang bawah tu surah 10 ayat yang ke-49. Pada awal ayat kulla amliku, perkataan amliku ini dapat betul, semua betul. Pada bahagian ini, Amliku. pada bahagian ajaluhum. Baik, apa nak buat dulu dengan perkataan ni? Potong. Kita nak potong apa? Potong hum. Potong hum. Dhamir yang duduk belakang tu kita potong. Ajalu. Maka tinggallah perkataan Ajalu. ajalu. Kita lihat ada hamzah di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. depan. Tanda ada.
Cantik. Tak Baik. salah. Mana lain? Dalam terjemahan ada tak perkataan aku? Tak ada. Ajal. Dalam terjemahan tidak ada perkataan aku. Oh. Maka Ajal. perkataan ni dia termasuk bahagian mana? Ajal. Isim. Ha, Isim. ya. Nama. Ya, ini yang kita sebutkan Ada. tiga bentuk tiga keadaan huruf hamzah tu. Tiga keadaan Sebahagian ni. huruf hamzah. Dia yang nombor 2. Hamzah yang sebahagian daripada perkataan. Oh. Dia memang sebahagian daripada perkataan. Maka macam mana cara nak bezakan dia? Tengok terjemahan. Memang kena tengok pada terjemahan lah untuk mula-mula ni. Kan memang kena lihat pada terjemahan. Baik. Kan. Memang asal perkataan dia begitu kan. Sebelum daripada ini dia dah keluar dah satu, iaitu ajalun. Ajalun. Betul tak? Cuma dia keluar dalam bentuk hujungnya tanwin. Maka bila dia tanwin kita tak keliru lah. Kita tahu dia adalah Isim. isim. Tapi tiba-tiba dia keluar dalam bentuk baris depan sahaja. Itu yang dia Home tu. menghirukan. Itu. Ada home. Sebab dia bersambung dengan home itu. Okey, baik. Kemudian seterusnya pada ayat surah yang ke-12 ayat yang ke-36. 12. Surah 12 ayat yang ke-36. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru. Perkataan a'siru ramai semua betul. Kan? Kemudian wa qala al-akharu inni arani ahmilu. Betul. Au qara'ati khubzan ta'kulu min abina bi ta'wili inna naraka min al-muslimin. Baik. Kekeliruan terjadi pada perkataan ahaduhuma. Dan apa nak buat dulu pada perkataan ahaduhuma? Potong. Kita nak potong dulu. Kita potong dhamir yang bersambung tu. Huma tu. Maka tinggallah ahadu sahaja. Perkataan ahadu kita lihat ada di dahulu hamzah di awal perkataan, huruf akhir berbaris, depan tanda ada. Baik, dalam terjemahan ada tak perkataan aku? Ada. Ha? Ada. Tak ada Ustaz, tak ada. Ada. Salah Sebenarnya satu. aku bermimpi Salah melihat satu. diriku. Salah satu maksud dia. Tidak, jurusan apa? Tidak apa? Tak ada, tak ada. Ahad tu kan maknanya satu. Kalau wahad. Aduh. Qul huwallahu ahad. Itu sel yang bersambung banyak panjang tu. Salah Betul lah. Dia adalah qul huwallahu ahad. Itulah asal perkataan dia ahad. Yang bermakna satu. Esa. Kalau Allah kita sebut esa lah. Kalau biasanya kita sebut satu lah. Ahad. So di sini terjemahannya adalah salah satu. Salah satu daripada huma keduanya. Kan? Maka hamzah di sini dia lah keadaan yang nombor 2 tadi, iaitu apa? Dia sebahagian daripada perkataan. Lepas tu dalam terjemahan kita tak jumpa perkataan aku, terjemahan yang perkata tersebut. Baik. Kalau kita lihat pada perkataan yang lain pula, sini pun sama. Kan kalau kita lihat kita ada hamzah di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Baik, macam mana nak kira ni? Aku kan Akhir. Baik. Akhir Kita dulu. lihat di depan ni ada alif lam. So bila ada alif lam dia adalah apa? isim. Ada alif lam dia adalah isim. Walaupun dia ada hamzah dan juga ada baris depan. Baik. Kalau kita lihat satu perkataan, ini kita boleh ingat, kalau kita lihat satu perkataan yang mempunyai tanda isim, maka kita ambil dia sebagai isim. Dulu. Contoh kalau satu perkataan ada tanda isim dan ada tanda fi'il, kita akan dahulukan tanda Isim. isim. Sebab tu saya sebut bila jumpa satu perkataan, pertama kita potong dulu dhamir yang bersambung. Yang pertama. Yang kedua, kita cari dulu tanda isim yang ada pada perkataan tu. Bila dah tak ada tanda isim, barulah kita pergi kepada tanda Lain. tanda fi'il. Tanda fi'il. Gitu. Kita ambil tanda isim dulu, kemudian baru kita pergi kepada tanda fi'il. Maka bila ada dua tanda dalam perkataan tu, tanda macam ni lah.
Kan tanda isim ada alif lam, tanda fi'il pun ada hamzah awal perkataan, huruf akhir pada depan. Maka yang didahulukan adalah tanda isim. Maka kita ambil perkataan ini sebagai isim. Kenapa? Kerana fi'il, perkataan yang berbentuk fi'il ataupun kata kerja, ia tidak boleh didahului dengan alif lam. Ya. Dan ia tidak boleh diakhiri dengan tanwin. Ini memang pantang besar dia. Kalau dalam bahasa Arab kita sebut perkataannya lan. Dalam bahasa Melayu tidak sekali-kali boleh. Tidak sekali-kali. Lan tanalul malaikatu waruh. Ingat. Lan. Ustaz, maksudnya- sama Ustaz. Sama tak makna mamnu? Mamnu. Ah. Mamnu. Mamnu dilarang kan. Dilarang. Pandai tu, siapa tu? Si Datin Ajar siap. Asian ya. Asian ke Asia? Asian. Asian. Dan suara macam sama. Suara sama. Dia berdua lebih kurang sama suara. Ya. Asian Kalau nak tambah lebih tepat kena tambah mamnu abadan. Tu dilarang sampai bila-bila. Kan? Perkataan yang berbentuk kata kerja, ia tidak boleh didahului alif lam dan tidak boleh diakhiri dengan tanwin. Maka kalau kita nampak ada alif lam, nampak ada tanwin, maka confirm dia bukan fi'il. Ataupun kata kerja. Kata kerja dia tidak boleh didahului dengan alif lam ataupun Diakhiri. tak boleh diakhiri dengan tanwin. Betul. Okey. Baik, jelas? Okey, alhamdulillah. Ustaz, Ya saya. Ustaz, ayat ni Ustaz. Saya tengok ke terjemahan. Ini aroni, kan? Ni Aroni. Yang ni. Aku. Makna dia, aku melihat aku. Aku lihat aku. Aksiru, aku memerah. Kan? Apa beza dia Ustaz kalau dari segi makna? Yang ni aku melihat, yang ni aku memerah. Tapi kenapa dia baris dia di bawah Ustaz? Tapi betul lah kita. Ini Aroni, yang satu tu pun ini Aroni. Sama kan? Tak maksud saya dari segi situ tu. makna, Mimpi. ini aku melihat, ini aku memerah. Aku mimpi. Baik. Kenapa dia Bahasa lain. Ya. kenapa dia tulisan dia lain? Baik. Kenapa tak ada? Kalau kita lihat pada perkataan, Zainon tolong explain, tadi dah tengok surah Yusuf Tadabbur Ustaz Syamil. Boleh Zainon? tak apa. Tak apa, saya cerita dulu perkataan tu, nanti aja Zainul bagi tadabbur dia. Tak adalah Zainon main je. Tak apa. Tak setaraf lagi. Boleh, dia tak perlu tunggu nak sama taraf kan. Kita dapat je satu, terus saja kita kongsi. Baik. Ustaz Amirul kata goreng sampai hangus. Goreng dengan ilmu tak apa. Jangan goreng kan. Main goreng je. Kan dia tak jadi. Baik. Kalau kita pada perkataan ini kan, ada tak yang kita boleh potong kat situ? Ini ya last tu boleh potong. Ya tu kita boleh. Kita potong. Kita boleh potong. Baik, ya ini apakah kategori dia? Domer. Domer. Kategori ini adalah isim domer. Domer. Untuk Aku. aku kan, aku ataupun ana, aku. Dia aku bermimpi kan, maksud dia dua kan. Arani ambil mimpi. Kemudian kita ada arani. Marah anggur. Perkataan arani kalau kita pecahkan dia akan jadi satu Dua perkataan. Dua. Alif ada alif yang campur dengan Ya. ni. Perkataan ni apa dia? Kategori dia. Kita ambil kita familiar dulu. Domer. Isim domer. Isim domer juga. Dia kategorinya sama, isim domer untuk ana juga. Ana. Kan? Aku. Sama. Yang dia kata aku melihat aku ya. Kemimpi atau Kemudian perkataan ara
perkataan ara. Tu yang Baik. jadi mimpi tu maksudnya Ini tu. Kita ini lihat diri bentuk kita dalam mimpi. mimpi diri sendiri. Mimpi diri kita sendiri. That's why aku lihat Ini, aku. Betul lah tu. ini Agaknya lah, bentuk agaknya. bentuk perkataan yang kita belum ambil lagi, iaitu perkataan yang diakhiri dengan huruf Ya. Sakit. illah ni, atau huruf yang sakit ni. Dah, Alif. Huruf yang sakit. Baik. Sakit. Maka saya kongsikan sebenarnya ini bentuk perkataan ini adalah bentuk fi'il. Ya, Fi'ilnya pula adalah fi'il mudhari'. correct. Domirnya siapa? Domirnya ana. Nah, Kenapa kita ada hamzah di awal perkataan? Huruf akhir berbaris depan sepatutnya. Tapi kenapa tak ada baris depan? Sebab dia ini dia kata. sakit. Sebabkan Dia huruf tak boleh you. pertama sebabkan huruf illah ni, huruf ya alif ni, yang huruf sakit ni dia tak boleh menanggung baris. Dia tak boleh menerima baris. Maka sebab itu baris depan ni tak kelihatan. Tidak kelihatan. Baik. Kenapa Ustaz? Maka- Ada baris mendatang ke? Dia memang tak boleh menanggung. Ini Baris memang tak boleh mendatang. menanggung baris. Alif wawiyah yang mat tu dia tak menanggung baris. Mat tu Untuk maksud dia sesuatu- tak boleh menanggung baris lah. Ya, betul. Untuk sesetengah perkataan. Baik, ataupun untuk sesetengah bentuk. Baik, kenapa saya sebutkan begitu? Asal perkataan ini, kalau ini fi'il mudhari' kan, present tense. Kalau kita tukar jadi past tense, dalam bentuk Allahumma salli ala Muhammad, dalam bentuk asal dia lah, ru'wa dia. Ru'wa dia adalah ro'a. Ini kata dasar dia, ro'a. Baik. Sama juga dia masih lagi ada apa? Ya yang sakit ni. Tapi bila dia berubah, dia masukkan dhamir yang lain. Contoh kita masukkan aku telah melihat dalam bentuk fi'il madhi. Dia akan jadi ra'aitu. Dia dah tukar jadi ya pula. Dia telah bertukar menjadi ya. Yang boleh diletakkan ada baris sukun kepada dia. Baik, sebab itu perkataan yang berbentuk begini saya memang tak sentuh dulu permulaan sebab dia memang mengelirukan. Sebab itu saya tak sentuh dulu. Dia keliru. Baik. Saya padam supaya kita tak mimpi pula. Baik kita mimpi diri sendiri daripada mimpi perkataan ni, mengerikan. Mimpi. Baik. Mimpi Ara. dalam mimpi. Ya. Maka ara dia adalah untuk ana. Maksudnya apa? Aku melihat. Melihat. So aku melihat tu berada pada perkataan ini. Ni. Yang ni terjemahannya apa? Aku. Maksudnya aku melihat diriku. Datanglah dari situ aksiru yang juga hamzah di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan iaitu aku memerah. Anggur. Memerah apa? Anggur. Memerah anggur. Dan memerah anggur. Dan, Anggur. dia sebenarnya memerah jus anggur. Sebenarnya macam itulah. Sebab apa? Ain sad ra ni dia kalau dalam bahasa Arab kita ada perkataan asir. Asir. Kalau pergi kedai Arab kan, nak minum apa? Kan kita kata asir burtukal. Asir tu maksud dia jus. Jus zanjabil. Jus. Zanjabil. Asir zanjabil. Apa je? Jus asir tufah. Kan? Asir tufah. So itu asir dia adalah jus. Kan? Maka tapi dalam terjemahan dia kata aku memerah je. Tapi sebenarnya perkataan dia adalah asir, aku memerah jus. Jus apa? Khamra. Anggur tu pada khamra. Anggur tu pada khamra. Baik. Maka sebab itu ada ada banyak aku dekat dalam ni. So kita ada aku dekat sini pertama. Kita ada aku yang kedua kat sini, kita ada aku kat sini yang ketiga, kita ada aku juga kat sini yang keempat. So ada 4 kali disebutkan digunakan dhamir aku. Pada duanya dalam bentuk fi'il mudhari', 2 lagi dalam bentuk dhamir. Betul Haji lihat dan terjemahan dia banyak aku itulah. Aku melihat aku ataupun aku melihat diriku. Ya. Baik, okey jelas Haji ya? Jelas lah, jelas. Baik. I tengok mimpi tadi, mimpi tu dah macam understood lah dia nampak diri dalam mimpi. Bermimpi melihat aku. So aku melihat aku, betul lah kopi tadi ni. Ustaz, mana yang ujung ni pun yang ni sekejap. Waqal akharu inni. Yang ini pun
Aduh. Sama. Sama kan Ustaz Sama. Ini Oh, arani sama macam depan. Ini Aroni. Sama. 1860 Ustaz. Surah Kahfi ayat 18 60. 1860. Baik. Sorry Ustaz, siapa yang apa ni mamnu' minas saraf tu, siapa tadi yang cakap tadi? Asihan. Datin Datin Asihan. mana? Datin Asihan. Ha? Datin sebut mamnu' je tadi. Mamnu. Mamnu' je. Mamnuk aja Mamnu' saya minas sebut. saraf tadi. Mamnu' sahaja. Dilarang. Okey, ayat 60 Ustaz. Okey, baik. 1860. Ablugha. Baik, perkataan ini. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu. Baik, ini semua betul, jelas hamzah awal perkataan dan juga akhir beripan. Hatta ablugha, kita ada perkataan ablugha. Kita ada hamzah di awal perkataan tapi huruf akhir itu berbaris atas. Maka dari sudut tanda dia tak habis. Tapi dari sudut terjemahan, apakah terjemahan ablugha? Aku sampai. Aku sampai. Ikut terjemahan, alamak ada pula perkataan Aku. perkataan aku. Tapi mandi kenapa lah. kenapa baris dia berbaris atas? Baik. Ini kita sebutkan grammar dalam bahasa Arab. Kenapa dia jadi baris atas? Kerana sebelumnya ada perkataan hatta. Perkataan hatta telah menjadikan ablugha, asalnya perkataan dia adalah ablughu, atau asalnya baris depan. Itu asas dia. Tapi sebab sebelum tu ada perkataan hatta, maka baris ini berubah menjadi atas. Jadi ablugha. Gitu. Jadi baris atas, sebab tu dalam terjemahan ada perkataan aku, sebab memang ini adalah fi'il mudhari' untuk ana. Ini memang fi'il mudhari' untuk ana. Tapi kenapa baris belakang dia baris atas? Dengan hatta tu? Sebab huruf sebelum itu. Kenapa? Dalam bahasa Arab, perkataan yang ada dalam perkataan itu sendiri, perkataan yang datang sebelum itu dia memainkan peranan. Dia memainkan peranan. Maka ini dia jadi baris atas sebab hatta. Sebab hatta itu. Ablugha. Baik. Amdia pula Ustaz. Amdia. Lepas tu amdia. Majma'al bahraini Apa tu? au amdiya. Baik. Suara siapa yang double? Siapa punya tu? terlebih suara dia. Saya dengar suara saya sendiri, saya segan. Baik, perkataan amdiya. Baik, kita ada hamzah di awal perkataan tapi di belakang baris atas juga. Kan, tapi dalam terjemahan, apakah terjemahan dia? Aku berjalan. Aku berjalan. Ada perkataan aku. Baik. Tapi tanda tak cukup. Tanda hanya ada hamzah di awal perkataan. Baris depan tak ada. Dia tukar jadi baris atas. Kenapa tak ada? Terus. Kenapa tak ada? Kerana sama dengan perkataan ablugha ni tadi. Sama dengan perkataan ablugha. Baik, kalau dipanjangkan, dia akan jadi begini. Dia akan jadi hatta. Hatta amdi. Baik. Hatta ablugha majma'al bahraini au hatta amdiya huquba. Gitu asalnya. Tapi hatta yang kedua ni dibuang. Dia ambil tuah yang pertama tu. Dia ambil tuah yang hatta yang kedua ni dibuang. Jadi sebab ada perkataan au tu kan Ustaz? Sebab dia sama penceritaan dia. Dia nak cerita tentang dua perkara yang sama. Kan dia ada sebut perkataan au tu maknanya tahu. So ulang. Kalau ikut understood lah dah diulang balik semula kan? Ya, betul. Tapi kalau itu pertama, kerana au dia memang menceritakan antara dua perkara yang sama, pilihan. Yang kedua, ini dari sudut bahasa. Kan ada je orang tulis hatta ablugha majma'al bahraini au hatta amdiya huquba. Kan, tapi sebab kaedah bahasa dia, Al-Quran, dia nak perkataan yang dah disebut sebelum tu, kan, dia tak ulangkan lagi. Ini kaedah bahasa Arab lah. Maka dia mengambil hukum. Dia jadi baris atas tu sebab perkataan hatta yang pertama itu. Kalau tak ada, kalau kiranya perkataan hatta ni tak ada, maka ablugha ini akan jadi ablughu, amdiya dia akan jadi amdiyu. Dia akan kembali kepada baris asal dia. Sebab itu apa yang kita pelajari ini semuanya saya sebutkan ini adalah asas. Ini adalah asas. Ini adalah asas dia.
Sebab Ustaz. apa? Sebab nanti dia akan berubah. Ya, silakan. Hatta tu macam haraf juga ke? Ada jenis haraf ke? Baik. Hatta kalau panjangkan kategorinya, dia akan masuk kategori harf. Dia masuk kategori harf. Baik. Okey, ada soalan? So Ustaz maknanya Macam Amdiya orang Melayu dengan cakap wa ima apa pun. Macam tu lah kot. Fattah apa sekali pun. Ya. Dah pandai lah. so Tak, Ustaz dia- yang Ablugha dengan Amdiya ni dua-dua fi'il mudhari Ustaz. Betul. Dua-dua adalah fi'il mudhari'. Cuma baris ujung Ada dia baris tidak depan tersembunyi. Baris depan dia tak ada. Jadi kalau kita tak tengok makna tak tahu Ustaz. tak tahu betul. Tak apa. So tak apa, sebab tu untuk permulaan tak apa. Kita pun baru Tak awal tahu, belajar kan. Kalau Zainul kalau tak tahu tanya Haji Seh. Dia pandai benda yang tersembunyi ni. Dia kan pandai yang tersembunyi dalam huruf tu, Tersembunyi. dalam kalimah tu. Ya. Kena refer kat dia. DYT. Dia Pandai jawab. Baik. Maka sebab itu yang kita pelajari, tanda yang kita pelajari ini semua adalah tanda asas. Tanda asas dulu. Kenapa? Kerana nanti bila kita makin naik satu tahap ke satu tahap, nanti kita akan tahu ada perkataan yang dia akan berubah baris asal dia kerana perkataan yang lain yang masuk pada dia. Akan berubah. Ya Allah Ustaz, saya. kita orang dah bertahun-tahun belajar bahasa Arab, tanda asas ni lah yang kita tak tahu. Mak malu apa ni ya kita buat. Maka tanda asas ini penting. Sebab itu bila disebut saya sebut baris depan, itu kena pentinglah maksud dia. Sebab apa? Ini tanda asas dia. Kerana nanti perkataan tu dia boleh jadi baris atas dan dia mungkin boleh jadi berbaris bawah juga mengikut perkataan yang datang sebelumnya itu. Maka kita nak kenal dulu asas. Lepas tu bila dia berubah, kita boleh kenal kan anak kita kan, dia rambut pendek, asal dia kita kenal kan bila dia tukar fashion ke, kita boleh nak kenal lah, kita tahu dah, kenal dah dia tu walaupun dia tukar dia punya fashion dia. Tapi asas tu kita nak kena kenal dulu. Baik, maka kalau mula-mula tak boleh nak tangkap semua tak apa. Memang tidak ada masalah dan memang itu pun expected pun kan. Kita tak adalah kita boleh nak sekejap je terus boleh nak tangkap semualah. Jadi kita nak perkemaskan yang asas dulu, kemudian nanti baru kita tengok pada dalam teori tajwid dia tak ada lah yang macam ni kan. Kena Arab. Tajwid sudah pastilah tak sentuh bahagian inilah. Dia tak sentuh yang lah. tasydid tu tu adalah sentuh. Bukan ini saja kan, sebelum ni ada je perkataan-perkataan lain yang dia telah berubah baris tapi saya tak sebutkan lah kan. Saya tak sebutkan sebab tak nak kita fikir pun. Kalau kita tak tahu pun tak apa, supaya kita tak nanti rasa macam nanti kan aku akan sampai ke situ yang susah dan lalu alamak malaslah nak belajar sebab susah. Jangan tak perlu fikir dulu kan, tak perlu fikir dulu. Baik. Dia tak banyak kan. Tapi secara umum saya lihat daripada latihan yang semua buat yang sama semua adalah apa? Semuanya bila jumpa perkataan potong dulu. Itu masya-Allah. Kan contohnya perkataan fasa aktubuha ni kan susah nak potong ni sebab dia fa satu, kita ada sa satu. Itu. So bila boleh potong ini sebenarnya satu kemahiran yang mahal. Yang kalau orang memang tak belajar, memang dia tak akan tahu pun kemahiran ini dan dia tak tahu pun pentingnya kemahiran ni. Bila dia dah belajar, dapat kemahiran ini kemahiran yang mahal sebenarnya kan? Untuk nak kuasai. Boleh potong-potong je pun, tapi mahal. Kemahiran ni diperlu kepada latihan. Dan bila kita boleh potong perkataan, inilah nanti bantu bila kalau kita dengar imam baca waktu solat, kita boleh dah tahu dah nak cari perkataan ceritanya tu kat mana. Kan? Ceritanya tu kat mana kita boleh cari, makna dia pun kita mudah nak tangkap nanti. Insya-Allah. Fasa aktub. Fasa aktub. Okey, baik. Tubuh aktub. Tubuh. Kita nak lihat pada domain kita hari ini, insya-Allah. Baik, ini perkataan ini. Perkataan ni tadi ada yang boleh tanya balik yang saya tulis silakan. tadi. Wa'ad'u tu
Ni saya nak katakan ni. Wa ad'u. Dan surah Maryam ayat yang ke-48. Kita ada hamzah awal perkataan, kita ada waw alif juga di akhir perkataan. Dalam terjemahan diletakkan wa ad'u apa? Kalau aku berlindung. Diletakkan aku Lindung. berlindung. Kan? Ataupun aku menyeru. Aku berseru Ustaz. Aku menyeru ataupun aku berdoa. Ruwa asal dia doa lah. Betul nampak? Wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai. Doa. Itu asal dia sama. Baik, tapi kenapa waw alif kat belakang ni? Kan? Baik, ini special case lah yang tak banyak dalam Al-Quran. Kan? Dia bentuk begini, dia betul dia adalah fi'il mudhari'. Tapi kenapa bentuk begini? Ini tulisan dalam Al-Quran. Tulisan dalam Al-Quran. Nanti ada kajian-kajiannya mengenai tulisan kenapa dia jadi begini. Tapi siapa yang ambil ini dan tuliskan dia adalah fi'il mudhari' betul lah. Cuma tanda dia Ustaz, tak jelas. bukan madi Ustaz. Baik, betul. Fi'il madi. Waw Ada sukun, alif ada ini. sebelum dia. mati. Betul. Waw alif sukun ni adalah tanda untuk fi'il madhi. Itu lagi tambah Sebelumnya pun ada menunjukkan. sukun juga. Betul. Betul. Kan? Ni tanda untuk fi'il madhi, waw alif sukun. Kan? Tapi depan juga ada hamzah. Baik. Ini bentuk yang special case lah, bentuk yang special case. Baik. Wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiya. Kan mungkin ada yang tak perasan, ramai yang tak perasan atau saya tak pasti ada tak yang tulis perkataan akuna. Ini sama, asalnya akunu. Kita ada hamzah perkataan, huruf akhir baru depan. Asal dia akunu, tapi dia jadi akuna. Kenapa dia jadi akuna? Sebab Allah kan. Sebab perkataan yang sebelumnya senang je. Kenapa baris dia berubah? Sebab perkataan yang datang Allah. sebelum dia. Sebelumnya Itu je. Aku nak. Yang ini Perkataan yang datang sebelum dia mesti apa? Mesti dalam bentuk apa? ada banyak. Kan, kalau kata ringkasannya kan, dia adalah huruf-huruf nasab. Huruf-huruf yang menjadikan perkataan yang datang selepas itu baris atas. Bawah. So ada banyak. Kalau dalam ini Dalam pelajaran dipanggil anagram. Masya Allah. Panggil apa? Anagram. Anagram. Kalau dalam pelajaran dia tersembunyi. Masya Allah. Perkataan Allah dia asalnya adalah an dan juga la. So dia ada dua. An satu, la satu. Baik. Yang menjadikan dia baris atas sebab apa? Sebab an ini. Bukan sebab la. An itu yang bukan la. An itu yang menjadikan dia berbaris atas. Dia orang sebut mansub ke apa, lupa dah. Iya, itulah dia. Mansub itulah dia huruf yang berbaris atas. Kan? Mansub tu baris atas. Mansub itulah yang menjadikan dia berbaris atas. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Sorry, saya masuk lambat tadi. Mungkin saya dah terlepas. Saya masuk lambat tadi pada kelas lain. Yang saya salah yang Ustaz tunjukkan dalam homework saya tu kan, yang ayat surah ke-7 ayat 188 tu, a'lamu ghaibi lastaktartu tu. Kalau kita terjemahan tentu aku memperbanyakkan. Ini bukan fi'il mudhari' dhamir ana ke Ustaz? Baik. Mention tadi. Kalau saya miss the first part of the class. Sorry kawan-kawan semua. Lastaktartu. Dan kita ada huruf akhir yang berbaris depan. Betul. Dalam terjemahan juga kita ada perkataan aku. Baik, cuma huruf awal dia kita tahu lam ini bukan. So kita potong. So kita ada huruf apa yang awal ni? Alif. Kan? Alif ataupun kita panggil sebagai hamzah wasal. Hamzah wasal. Yang tanda untuk fi'il mudhari' ana adalah hamzah yang ini. Hamzah. Hamzah yang ini. Maka hamzah wasal ni kita tidak dikira. Kita tak ambil. Kita ambil hamzah yang betul-betul yang rupanya macam ni lah. Rupanya macam bentuk nombor 2 ni sahaja. Yang kisah kalau lam bertemu lam tu hamzah wasal dia dimansuf kan apa? Bukan ni ya, bukan bentuk ni ya. Baik, contoh macam lis syayatin contohnya. Lis syayatin. Betul? Itu hamzah wasalnya dimansufkan.
Dihazamkan. Dihazaf. Hamzah kotak. Baik. Maka ini dalam terjemahan juga kenapa ada Haji perkataan Puan aku? pening kot. Ini bukan madi Ustaz. Sebab ini adalah tanda untuk fi'il madi. So itu dalam terjemahan masih ada perkataan aku, kerana aku untuk fi'il madi. Ini domainnya ana. Tu ni untuk ana. Tapi huruf depan dia kita kena hamzah yang macam hamzah yang jelas, bukan hamzah yang wasal. Sebab itu lastaktsartu ini dia bukan fi'il mudhari', dia adalah fi'il madi. Tapi Ustaz, kalau kita berhenti kat situ, kalau kita nak mula semula, kita sebut apa? Kat mana? Kat sini. Kita buat lastaktsartu lah. Kalau kita dah wakaf, dah wakaf dekat waib tu, kita nak mula kita sebut something kan? Kita sebutlah lastaktsartu lah. Lastaktsartu. Kita sebut perkataan tersebut lastaktsartu. Bukan as ya? Tak. Kita kena ambil semua. Kena ambil lengkap semua. Dengan lam tu sekali pun kena ambil sebab dia memang sebahagian mula dari situ pun. Kena mula daripada situ. Baik. Kita lihat pada domain kita yang terakhir. Nahnu. Domain kita yang terakhir ialah nahnu. Baik. Kita kena baca Quran. Ustaz, kalau kita keliru Ustaz. Boleh kita cakap isim first ranking, second madi, third mudhari. Boleh macam tu Ustaz? Boleh. Pertama bila kita nak cari tanda, kita utamakan tanda isim dulu. Ini yang pertama. Kita cari tanda isim dulu. Kemudian baru kita pergi cari untuk tanda fi'il. Baik. Untuk fi'il, kita ada madi dan juga mudhari'. Untuk madi dan juga mudhari' ini kalau kita nak sebutkan sebagai ranking, dua-dua tanda ini sebenarnya berbeza. Kan? Kalau pada pandangan saya, untuk nak cepat dan memudahkan adalah kita pergi kepada dua-dua pun senang sebenarnya. Saya tak tahulah sebab mata dah biasa catch dia punya tanda, jadi bila tengok dah boleh dapat. Baik. Tapi pada pandangan saya kongsikan lah, tak ada masalah jika ada yang bersetuju madi lebih mudah dan sebagainya. Mungkin untuk mudhari' ini kan, pertamanya kita lihat pada huruf yang pertama. Mudhari' dia akan dimulai dengan empat huruf. Kita ada hamzah, nun, ya, dan juga ta. Ini empat huruf. Anita. Boleh juga apa-apalah. Tak kisahlah, tania ke niat ke boleh. Empat huruf. Fi'il mudhari' dimulai dengan empat huruf hamzah, nun, ya dan juga ta. Maka bila kita tengok satu perkataan, kita dah cek tanda isim tak ada. Kemudian kita tengok perkataan tu, kita tengok depan dia ada tak hamzah, nun, ya, ta. Kalau depan tu tak ada, maka besar kemungkinan dia adalah fi'il madi. Baik. Yang pertama. Kalau kita nak mulakan dengan fi'il madi juga, dia tidak susah sebenarnya. Sebab apa? Sebab fi'il madi kecuali kita cerita kecuali huwa. Lain daripada itu, untuk hum waw alif. Mudah nak tengok. Kemudian kita ada ta. Mati. Maaf, kita ada hiya dulu. Hiya kita ada. Ta mati. Ta. Untuk hiya kita ada ta sukun. Kemudian kita ada anta, ta atas. Kemudian kita ada tum. Antum, tum, tamim. Kemudian kita ada ti. Anti. Kemudian kita ada tu. Kemudian kita ada na. Na ni sebelumnya sukun. Baik. Dan kalau nak cari fi'il madhi sebenarnya mudah je. Kan kalau kita nampak belakang tu ada ta sukun ataupun belakang tu ta terbuka, ta maftuhah. Belakang dia ada tum dan ada ta ti tu na. Mudah dah kita nak tahu. Kan jadi terpulang pada kita mana yang kita rasa lebih mudah. Mana yang kita rasa lebih mudah untuk kita nak cam. Kalau kita nak rankingkan dulu, kita nak cari fi'il madhi dulu, boleh. Kalau kita nak rankingkan dengan cari fi'il mudhari' dulu pun boleh, tidak ada masalah kerana kedua-dua tandanya berbeza. Kedua-dua tandanya adalah berbeza. Baik.
Dan of course adalah pantang larang dia dan pasti akan ada sedikit kekeliruan lah kan, sebab bila cerita dalam bahasa Arab nak letakkan satu formula yang tepat tak boleh. Saya nak letakkan perkataan yang bermula dengan hamzah semuanya adalah fi'il, tak boleh kan, tak boleh. Nanti ada juga yang hamzah tu asal perkataan. Begitu juga dengan nun, saya nak sebut semua bermula dengan nun confirm fi'il, tak boleh juga. Ada asal perkataan tu bermula dengan nun. Begitu juga ya dan juga ta. Cuma kita bawakan makna apa tu, tanda yang umum yang boleh kita nak kenal. Baik. Nahnu terjemahannya adalah kami ataupun kita. Maksudnya kita nak bercakap tentang 3 orang dan ke atas. Untuk ramailah, untuk ramai. Baik. 2 ke atas. Tandanya apa? Tandanya nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Dan terjemahannya mesti ada perkataan kami. Tandanya sama je dengan tanda yang lain kan. Huruf nun di depan. Nahnu mudahlah, nahnu nun. Ingat je, nahnu nun. Di depan nahnu nun. Tanda dia nun. Nahnu nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Baik. Kita nak lihat pada contoh. Nazzalna. Inna la nudhi'u. Inna la nudhi'u. Perkataan nudhi'u. Kita ada nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Dan sekali lagi huruf nun itu kita tak kisah, dia boleh baris atas dan dia boleh juga berbaris depan. Tak ada masalah. Janji huruf dia nun. Dan nun di awal perkataan, huruf akhir baris depan, maka ini adalah kategori perkataan ini adalah fi'il mudhari'. Wa kadzalika nusarriful ayati. Perkataan nusarrifu, kita ada nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka kategori perkataan ini adalah fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tandanya mesti ada di depan dan di belakang. Itu kena ingat. Kalau tanda ada di belakang sahaja, maka janganlah ragu-ragu, itu adalah fi'il madhi. Madhi, perkara yang past, yang telah lepas, berada di belakang. Dan maka tanda untuk fi'il madhi benda yang di belakang. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Perkataan na'lamu, ada nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Kategorinya adalah fi'il mudhari'. Wa ma nu'lin. Perkataan nu'lin, nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Kategorinya adalah fi'il apa? Fi'il mudhari'. Qala sanuqattilu. Dhamir ini ataupun fi'il mudhari' untuk nahnu ini dia sama dengan yang lain, iaitulah mungkin ada dia bersambung dengan huruf di depan dan mungkin juga dia akan bersambung dengan dhamir di belakang. Maka dalam ayat ini dia bersambung dengan huruf sin. Huruf sin. Sin yang tanda asas untuk fi'il tu kan, qad, sin dan juga saufa tu. Baik, sin. Maka kita potong, perkataannya adalah nuqattilu sahaja. Nuqattilu. Kita ada nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Kategorinya apa? Kategorinya adalah fi'il apa? Fi'il mudhari'. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil. Perkataan naqdhifu, kita ada nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Kategorinya adalah fi'il mudhari'. Baik, nun ini adalah dhamir yang sangat popular, yang banyak digunakan di dalam Al-Quran. Dhamir yang banyak digunakan dalam Quran. Maka kita nak beri perhatian kepada dhamir ini. Baik, kita nak contoh surah Al-Maidah surah yang ke-5 ayat yang ke-84. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma lana la nu'minu billah. Perkataan nu'minu. Kita ada nun di awal perkataan,
huruf akhir berbaris depan. Itu tanda dia. Nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Apakah kategori perkataan ini? Kategorinya adalah fi'il mudhari'. Baik, dalamnya ada dhamir merujuk kepada nahnu. Yang ini tak ingat tak apa, yang penting ini ingat. Kategori perkataan tu dia adalah fi'il apa? Fi'il mudhari'. Wa ma ja'ana minal haqqi wa natama'u ayyudkhilana. Perkataan natama'u. Natma'u saja, wa tidak termasuk. Natma'u kita ada nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka apakah kategorinya? Kategorinya adalah fi'il mudhari'. Fi'il pula dia adalah fi'il mudhari', dia bukan fi'il madhi. Baik. Ini antara perkara yang kita nak kena hati-hati bila ada na di belakang. Na di belakang ni sensitif untuk kita nak potong ataupun tidak potong, kan? Kita nak kena lihat pada huruf yang sebelum na tu untuk kita pegang. Kalau dia berbaris, okey, on, kita boleh potong. Dan kalau dia sukun, kita tak boleh. Kita tak potong dulu untuk permulaan, untuk tidak mengelirukan kita. Baik. Surahnya surah 9 ayat 65. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Perkataan nakhudu. Kita ada nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Tanda depan belakang. Baik, apakah kategorinya? Kategorinya adalah fi'il. Dia bukan isim, juga bukan harf. Fi'il pula, fi'il apa? Dia adalah mudhari'. Wa nal'ab. Jadi nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka kategorinya adalah fi'il mudhari'. Fi'il pula dia adalah fi'il mudhari'. Kedua-duanya dhamir yang ada dalam itu merujuk kepada dhamir yang tersembunyi adalah nahnu. Wakanu tu tak ada ya? Ya. Wakanu tu tak boleh ni. Dia tak ada tersembunyi huruf depan, tanda depan dia. Kuntum tu, kuntum. Kuntum. Tak ada sebab ada kaf tu. Ada kaf depan. Dan nun itu pula yang tidak berbaris. Nak tanya kalau ada tersembunyi. In kuntum lain. Surah Al-An'am, surah yang ke-6. Beberapa ayat daripada surah Al-An'am. Pertamanya pada ayat yang ke-22. Firman Allah wa yawma nahsyuruhum. Kami itu mudah kan? Nahsyuruhum. Mudah kita nak potong sebab dia tak sambung secara jelas lah. Kita ada apa? Kita ada nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka apakah kategorinya isim, fi'il, harf? Fi'il mudhari'. Fi'il pula dia adalah fi'il mudhari'. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku. Kita ada perkataan naqulu. Nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka kategorinya adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Baik, nahsyuru tahu ke terjemahan dia apa? Nahsyuru belum. Tak tengok terjemahan, tak tahulah terjemahan dia apa. Dan naqulu pun tak pasti terjemahan dia apa, tak apa. Janji maklumat perkataan tu kita dah tahu dah. Kita tahu dia fi'il mudhari', kategori dia kita dah tahu dah. Baik, sampai ke belakang. Lilladzina asyraku. Baik, tak ada. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mursilina. Nursilu. Perkataan nursilu. Tidak ada nun. Ustaz. Ya, saya. Boleh singgah asyraku tu tak Ustaz? Yang asyraku. Ini mudhari' ana kan? Baik, kejap lagi kita singgah. Okey. Sebab baik. Wali mati depan tu.
Belakang Kita rombongan dah bergerak pergi rumah sebelah dah. tinggal kereta api. Baik. Nursilu, kita ada nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Ya. Maka kategorinya adalah fi'il. Direct. Baik, tuan rumah jemput balik pergi rumah dia. Kita pergi balik rumah dia. Perkataan asyraku. Baik, kita lihat ada waw alif sukun di akhir perkataan, di awalnya juga ada hamzah. Baik, dalam terjemahan apakah makna asyraku? Surah Al-An'am ayat 22. Surah Al-An'am ayat 22. Syukurlah. Saya tak buka, saya tengok jap. Maaf. Asyraku. Saya pun tak buka. Baik, saya buka. Mereka Dalam telah terjemahan musyrik. saya, mereka Telah musyrik. telah musyrik. Telah. Syirik ya, syirik ya. Madi. Syirik ya. Fi'il madi home ah. Baik, mereka Syirik dengan syukur dekat-dekat. telah Asyraku. musyrik. Baik, yang kita nak lihat adalah pada perkataan apa? Kita nak lihat domer dia tu apa benda. So yang digunakan adalah mereka. Home. Baik, maka kita waw alif ni adalah merujuk kepada mereka. Mereka Kan? asyraku. Ustaz, tapi depan ni ada hamzah pula. Macam mana tadi ada hamzah, dikira hamzah pula. Yang ni kira ni pula. Macam mana? Kata Amar, nak kata Amar pun bukan. Baik, apakah root perkataan ini? Root wordnya adalah dia ada dua kali root word yang kita kena balik. Pertama, root word yang besar. Root word dia yang besar adalah asyraka. Asyraka. Daripada asyraka, root word dia yang asal adalah syaraka. Baik. Maka root word dalam perkataan ini adalah asyraka. Dia memang ada hamzah di awalnya. Dia tak guna syaraka, dia guna asyraka. Sebab itu di awalnya ada hamzah. Kerana dia memang itu hamzah yang root word dia. Hamzah yang root word dia. Kenapa pula ada hamzah? Kenapa dia letak hamzah pula? Kenapa nak kata suruhan bukan suruhan. Bukan. Ini bentuk-bentuk fi'il dalam bahasa Arab. Bentuk-bentuk kata kerja dalam bahasa Arab. Baik. 3 huruf ini adalah asas dia. Ini adalah asas dia. Ini asas. Baik. Tapi fi'il madhi untuk huwa, dia ada beberapa bentuk. Dia ada, kita cerita tentang fi'il madhi. Fi'il madhi, kalau kita nak cari dia punya asas, kita kena balikkan kepada huwa. Dan asasnya adalah 3 huruf. Ini asas dia. Baik. Tapi bila kita cerita tentang fi'il madhi untuk huwa, dia ada fi'il madhi untuk huwa yang 1 huruf. Yang 3 huruf. Dia ada fi'il madhi untuk huwa yang 4 huruf. Dia ada fi'il madhi untuk huwa yang 5 huruf. Dia ada fi'il madhi untuk huwa yang 6 huruf. 6. Maka asyraka berapa huruf? 3. 1, 2, 3, 4. Maka kategori yang fi'il madhi untuk huwa 4 huruf. Kategorinya Dia tambah hamzah tu. dia tambah hamzah. Baik. Bila tengok daripada setiap fi'il, bila bertambah sesuatu huruf, maka dari sudut makna pun akan bertambah. Maksudnya dari sudut perbuatan itu juga berbeza. Tapi kalau ikut sini dia mereka telah Ustaz. Katalah kalau mereka telah tu sebab ini bentuknya fi'il madhi lah, telah. Sebab tandanya di belakang. Waw alif di belakang. Baik, untuk alif, tambahan alif, pertama dia ada beberapa makna. Pertama, dia adalah perbuatan yang seseorang itu lakukan kepada benda lain. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Itu juga ditambah hamzah. Contoh. Saya sebut, saya memasukkan kerusi ke dalam bilik. Saya memasukkan kerusi dalam bilik. Baik, kita ada perkataan masuk dan kita ada perkataan memasukkan. Ada beza tak? Ada. Ada beza. Masuk maksudnya apa?
masuk saja. Masuklah, masuk sajalah. Kalau memasukkan apa beza dia? Ada benda yang Ada dimasukkan. benda yang dimasukkan. Baik. Masuk dalam bahasa Arab, perkataannya adalah dakhala. Memasukkan dalam bahasa Arab dia adalah adkhala. Adkhala. Dia memasukkan. So ada tambahan apa? Ada tambahan alif dekat situ. Menunjukkan perbuatan itu berbeza. Kalau dakhala dia yang masuk, tapi adkhala dia memasukkan sesuatu. Maka tambahan hamzah tu dia menunjukkan ada perbezaan dari sudut. Oh tu wazan lah tu Ustaz. Tu kita cerita tentang wazan ataupun jenis perkataan tu. Baik, maka asyraku mengadakan dia punya acuan. Kita tak ada kepakaran untuk tukar ku jadi asyraku kepada asyraka tu. Itu kepakaran belum ada lagi tu Ustaz. Tak apa. Tapi kita dah ada asas dia, kita tahu waw alif ini adalah tanda untuk fi'il madhi. Maka kita confirm dengan lihat kepada terjemahan. Bila kita dalam terjemahan ada mereka, maka kita ini confirm dia adalah fi'il madhi. Itu kita confirm. Kan? Macam tadi perkataan ad'u kan. Ad'u kita nampak ada waw alif sukun kat belakang, tapi depan dia ada hamzah. Bila kita dalam terjemahannya ditulis aku. Maka kita ambil lah dia adalah fi'il mudhari' sebab tanda yang depan dia adalah untuk fi'il mudhari'. Tapi kalau kita tak pasti kita nak buat apa? Tinggalkan sahaja. Bye-bye. Tinggalkan. Aduh ya, mudah kita. Kita bergantung pada terjemahan dulu. Gantung pada terjemahan. Kenapa kita nak ambil yang mudah-mudah? Sebab kita nak biasakan asas dulu. Asas ni penting. Walaupun kalau nampak lah benda basicnya Ustaz, benda basicnya, tapi basic ni lah yang penting kan. Sebab nanti bila dia berubah-ubah, bila dia berubah-ubah, kita dah tahu bentuk asas dia macam mana. Kan, bentuk asas. So sekarang bila orang kata root word dalam bahasa Arab, kita tahu root word dia mesti 3 huruf. Dia akan balik 3 huruf. Dia kata taklah root word 4 huruf. Kita tak bimbang sebab kita tahu 4 huruf ni pun dia akan balik bagi 3 huruf. So 3 huruf itulah root word asal. Dia ada tambahan 4 ke 5 ke 6 ke, dia akan balik pada 3 juga nanti. Melainkan sakit. So kita, kalau dia tak sakit kan. So kita nak fokus pada yang asas ini. Baik. Seterusnya pada ayat yang ke-84 wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha'. Ada perkataan narfa'u. Nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka kategorinya adalah fi'il mudhari'. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Baik, man nasya'u perkataan nasya'u. Kita ada nun di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Baik, nun ini ada syaddah. Boleh ke kita terima? Boleh. Kenapa boleh terima? Yang mati itu yang kedua. So ada bunyi lagi. Kerana ini adalah untuk meraihkan hukum tajwid. Ini nun dan ini juga nun. Nun campur dengan nun. So dia letakkanlah syaddah. Macam tu. So ada dua nun. Ada dua nun. Dia letakkan syaddah di situ. Baik. Maka kategori yang sama. Walaupun nun itu ada syaddah tak apa. Dia tidak merubah tanda. Maka nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan, kategorinya tetap sama. Dia adalah fi'il mudhari'. Ayat 110. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Nuqallibu. Wa ni kita potong. Kita ada nuqallibu. Nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Kategorinya apa? Fi'il mudhari'. Kategorinya adalah fi'il mudhari'. Awwala marratin wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Kita ada nazaru wa tu kita potong. Hum pun kita kasih potong. Tinggal perkataan nazaru. Nazaru kita ada nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka kategorinya adalah mudhari'. Baik, tanpa kita melupakan dalam terjemahan mesti ada perkataan apa?
mesti ada perkataan kami. Ini untuk kita double confirm. Ni backup kita. Kami. In case memang nun itu dia sebahagian daripada perkataan. Dan Itu dia lain. sebahagian daripada perkataan. Baik. Baik. Nazala. Kita Nazala. nak Nazala. Nah, contoh perkataan nazala kan? Nazala. Nazala. Tapi ya, kalau fi'il madhi kita okey, tak bimbang lah sebab dia memang baris depan kan. Memang dia nanti memang dia baris atas. Baik. Tak adalah, dia tak ada lu. Itu jadi huwa. Baik. Ini saja saya nak kongsikan, contohnya perkataan yu'minu. Kita ada waw alif sukun di akhir perkataan. Kita juga ada ya di awal perkataan. Maka mana satu nak ambil? Dalam terjemahan dia letak apa? Mereka. Ada perkataan mereka. Ada perkataan mereka. Baik. Apa kategorinya? Sebenarnya kategori ini adalah fi'il mudhari'. Mudhari'. Perkataan asal dia adalah amanu. Yu'minuna. Asalnya dia ada amanu. Dia ada waw nun berbaris atas di akhir perkataan, di awalnya ya. Yang ini tak lengkap, yang ini dia hanya tinggal ya dan waw sahaja. Nun dia dah hilang, nun atas dia hilang. Kenapa dia hilang? Sebab ada tu sambung kodomnya. Kerana perkataan yang datang sebelum itu. Iaitu perkataan. Ini saya kongsikan sahaja. Nanti kan ini perubahan-perubahan nanti yang akan ada lam, apa lagi perkataan banyak lagi kan Ustaz? Ada banyak. Baik. Soalan. Tanda untuk fi'il mudhari' nahnu. Okey tak, rasa okey tak? Mudah ke? Boleh dapat? Boleh. Sebab mungkin kita tak terangkan panjang kan. Mungkin saya nak terus bagi latihan, boleh? Boleh. Okey, baik. Sebab tanda dia sama, cuma berbeza pada apa? Huruf je. Beza huruf je kan? Nak kilo. Baik. Boleh buat surah Al-Mulk. Surah ke-67. 67. Ayat 10. Nasma'u. Pertama surah 67 ayat yang ke-10 surah Al-Mulk. Ini homework ke Ustaz? Ya, homework. Aduh. Sebab kita dah 10 lebih dah ni. Saya nak lanjutkan pun. Kan, takut nanti lewat. Jom 10 lagi apa Ustaz? Baik, surah yang ke-19. 19. Surah 19 kita ada ayat 29. 63. Kemudian surah 19 ayat yang ke-40. 40. Kemudian ayat 63 hingga ayat 60, ayat 63 dan ayat 64. 64. 72. Ini 19 ya, surah 19. Surah 19. Maryam, surah yang sama. Maryam. Kemudian ayat 72. 72, 19 lagi ya? 19 juga. Kemudian surah 19 juga ayat 79 dan ayat 80. Nasuku. 80, okey. Kemudian surah 19 juga ayat 84 hingga ayat 86. 86 hingga 86. Nahnu. Baik. Ni last. Surah Toha. Surah ke-20, surah Taha, surah 20 ayat 21. 21. Surah 20 juga ayat yang ke-45. 45. Surah ke-20 juga ayat 55. 55. Kemudian surah 20 juga ayat 58. 58. Yang terakhir surah 20 juga ayat 132. 132. Berapa ayat? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 132 tu ada ke Ustaz? Cuba tengok balik 132 tu. 13, 14, 132. 132. Soalan macam tak nampak aje. Nasluka
Nasluka tu mungkin. Nasluka. Nahnu adalah. Nanti insya-Allah buat nanti. Boleh renung dia dalam-dalam. Renung dia dalam-dalam, insya-Allah. Nampak lautan dalam, nampak. Jangan renung akhirnya hanyut. Sudah. Baik, ini tambahan siapa yang nak buat tambahan sahaja. Ini tambahan diberikan. Tambahan sahaja. Tambahan Bapak. Surah yang ke-12 ayat 61. Nafkidu 1. Kemudian surah 12 juga ayat 65. Namiru 1. Kemudian surah 12 ayat 72. 61, 65, 72. Dah siap dah Dan terakhir surah 12 juga ayat yang ke-76. 76. Baik. Baca terus buatlah Ustaz. Boleh ada baki ayat tu nanti minggu depan kita lama dah tak buat secara lisan. Bolehlah kita buat secara lisan kan kita bila lisan tak bunyi. Kita nak buat tu daripada depan insya-Allah. Baki ayat yang ada nanti. Boleh buat. Baik, itu saja terima kongsikan Ustaz tengok Al-Mulk Ustaz. Al-Mulk baik. Kenapa nak baca Al-Mulk sama-sama ke malam ni? Yang ke-7. Baik. Nak lihat pada contoh tadi ke ataupun macam mana? Ayat ke berapa? Ayat 10 tadi. Ayat. 10 kan. Kenapa? Ada soalan? 10. Nak kira. Okey. Ada soalan ke? Nasma'u. Tak ada. Tak ada. Saya ingat kenapa nak tengok. Tak ada tanya. Terlepas. Tanya. Ayat berapa? Saya ingat kan ajak tengok. Saya tunggulah tadi. Kan nak tengok apa. Salah soalan. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim lakum sama-sama. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis